Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana, maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu melainkan apa yang pengetahuan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat yang besar, yang mana nikmat itu tidak mampu kami nak menghitung ya Allah. Terutama nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenali-Mu dari sisi-Mu ya Allah. Ini hari saja nikmat itu tidak mampu kami hitung ya Allah. Apatah lagi hari-hari yang telah lepas. Maka nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang banyak ini tidak mampu kami hitung, apatah lagi untuk kami membalasinya ya Allah. Maka Engkau dengan rahmat dan cinta kasih kepada kami memberikan kepada kami nikmat-nikmat itu bukan tujuan untuk kami membalasinya, tetapi bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenali Allah dari sisi Allah, itu nikmat yang besar. Allah menyuruh kita mensyukuri, bukan suruh membalasi. Jadi kalau nak membalasi, hari ini aja kita tak dapat balas, belum yang dulu, yang lepas. Jadi bersyukurlah benar-benar. Ya. Yang diuji kita ni sikit ya. Order makan tak sampai. Sikit je. Tunggu dekat 1 jam setengah. Rupanya tak bertulis yang kita minta tu. Punya Allah nak uji sikit je. Dia nak main-mainkan kita, nak bagi kita ni ingat kat dia. Jadi Allah ni apa pun keadaan yang menimpa kita, susah senang, boleh terima ke tak boleh terima ke depan kita ni, tetap juga hati kita kena bersyukur kepada Allah. Sebab dia yang tahu menyusun. Ya, dia menyusun. Kalau kita datang awal begini jadinya. Jadi dia lambat-lambatnya. Jadi jangan kita berprasangkaan yang tidak baik kepada Allah. Syukuri. Bahagialah hidup kita. Tapi kalau kita berbalah, kenapa aku ni order ni gini-gini, kenapa? Orang lain sampai dulu. Aku order lah cepat sampai lagi. Dia akan keluar perkataan berbalah-balah. Dia tak nampak itu perbuatan Allah SWT. Jadi hidup kita ni perhatikan baik-baik. Jangan kita mendahului diri kita. Kita kena awali, wal awalu mesti dia. Akhiru pun dia. Wazahiru pun dia, wal batinu pun. Kalau sikit je kita rasa ada ya kita yang awal, kita yang akhir, kita yang zahir, kita habis. Akan berbalah-balah. Akan ada rasa ketidakpuas hati. Ada yang tak kena nanti. Kita kona ikut sini, sama juga. Tak kena juga. Jadi kita kena duduk betul-betul susunan Engkau ya Allah.
pekerjaan kau ya Allah, cerita engkau ya Allah, kisah-kisah engkau ya Allah. Dia akan kembali tenang dan kembali bahagia balik. Jadi ikutkan tadi, tak payah talk lah ni. Ada susunan tu macam tu. Tapi bila direnung-renungkan balik, ikut je lah. Dia dah time kan tu lambat lah. Bukan susunan. Kita nakkan tadi cepat. Lepas maghrib dah keluar. Biar lepas isyak tu cepat kita datang sini. Tapi itu sekadar kita punya susunan akal kita. Bukan hakim. Bukan ketentuan apa ni. Terima kasih. Bukan ketentuan daripada Allah SWT. Kita nampak seolah-olah kita yang nyusun. Bila kita rasa kita yang nyusun, larilah landasan dia tu. Lari landasan kalau kita tak betul balik, duduk landasan dia balik, berbalah-balah, celarulah kita. Tak tenanglah kita. Tak tenteramlah kita. Jadi perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita, setiap kehidupan kita gitu. Kita rasa kita tak kena tekanan. Kita rasa macam kita punya tekanan tu berat. Kadang-kadang kita rasa, aku dah tinggi ni, tekanan aku pula makin berat. Memang semua Nabi-Nabi pun kena tekanan. Tapi mereka mengolahkan tekanan tu tadi, supaya dia bertambah merujuk kepada Allah. Jadi bila kita kena tekanan, macam mana cara kita nak rujuk kepada Allah? Salah ya kita rujuk tak kepada Allah. Kita ikut kepala kita, nafsu kita, habis kita. Jadi semualah Nabi lagi teruk kena tekanan, kena ujian. Ke Nabi-Nabi tak kena ujian, tak kena tekanan? Lagi teruk, anaknya disuruh sembelih Nabi Ibrahim. Tak tekanan kita. Dah dapat anak susah, dapat seorang anak tu disuruh sembelih pula. Siapa sanggup? Tak sanggup. Tapi memandangkan Nabi Ibrahim tu, dia betul yakin kepada Allah. Kenal diri, kenal Allah. Iya, ini arahan daripada Allah. Anak ni memanglah kita sayang-sayang, kita jaga. Tapi yang jaga sebenar anak tu adalah Allah. Dia rujukkan ke situ balik. Kalau tak rujuk, mana boleh aku nak dapat anak susah, biar dapat nak kalau sembelih ni. Mimpi bukan mimpi yang betul ni. Tentu kita akan berbalah-balah. Tapi Allah punya cerita. Allah nak cerita tu jadi cantik. Allah kata sembelih. Kau sayang aku ke Ibrahim atau kau sayang anak kau? Dulu anak kau tak ada. Kau sayang anak aku 100%. Ibarat gitulah. Ini bila dah ada anak, aku tengok kau makin lama makin sayang anak. Turun 90% sayang padaku. Turun lagi 85%. Lama-lama ni hilang sayang kau nanti. Jadi aku suruh cepat-cepat kau tarik steering balik. Sembelih anak kau. Biar kau sedar lagi. Masa kau sedar lagi, ni anak-anak. Anak ni lah kepunyaan Allah. Memang kita. Tapi sebenarnya tu hak Allah. Semua hak. Al-malu wal-banu zinatul hayatid. Kita tu bila sembelih, tengok orang menyembelih tadi, dia lembu ke kambing ke untuk buat korban. Allahu Akbar Allah. Kita tak hayati tu kebesaran Allah tu tadi. Kita tak menyerahkan seolah-olah kambing tu atau lembu yang korban tu tadi. Tak kira yang kita lihat tu, diri kita korbankan kepada Allah. Ada yang buat macam tu? Tu tadi. Kita ni tadi duduk tadi di Arafah. Arafah ni apa makna Ustaz bahasa Arab ni? Arafah ni maknanya kita buat wukuf kan? Wukuf. Apa tu? Tinggi lah Arafah. Pertemuan. Wukuf tu wukuf berhenti. Berhenti di mana? Rahmat, Jabar Rahmat. Jabar Rahmat berhenti. Pertemuan berhenti, Arafah berhenti untuk apa? Jangan cari tempat lain lagi. Berhenti kita, tempat kita menghadap Allah. Mana pun pergi kita. Tak ada wukuf, tak ada haji Rasulullah kata. Jadi kita nak hakikatkan tu tadi. Bukan sekadar
kita sekadar wukuf di Arafah. Bukan sekadar kita buat korban, kita tidak memahami hakikat korban tu. Bila dah buat korban, kita terasa. Terasa apa? Diri kita ni kita dah serah kepada Allah. Telah disembelih. Kita mana nyerahkan diri kita. Apa pun semua diri kita ni, apa pun anak ke, isteri ke, apa, hak Allah. Bertambah kuat lagi kita punya penyerahan kepada Allah. Adakah sampai hakikat kita dapat rasa maqam di situ? Kalau tidak lagi, belum sampai hakikat dah. Kita sekadar syariat ni je. Sedangkan Nabi kata keempat-empat ni seiringan. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Susahlah si Haji ni belajar dengan dia ni ada ke. Itu terserah. Kalau kita nak sekadar memegang syariat, peganglah syariat. Tapi di sisi Allah, Allah menerima empat-empat perjalanan yang Nabi buat. Sebab Allah mengajar kepada Nabi 4 perjalanan. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kalau kita nak ikut Nabi SAW, bukan syariat aja. Tarikat dia, dalam syariat ada tarikat. Dalam tarikat ada hakikat. Dalam hakikat ada makrifat. Di sebalik buah durian tu tadi, buah durian tu, syariat dia keseluruhan afal yang kita nampak bentuk tu tajam-tajam. Bau dia gini. Itu syariat lah. Tarikat dia kita ambil parang durian tu kupas. Masuk ke mulut tu rasa tarikat. Hakikat tu kita rasa durian tu. Tu hakikat. Kan berbeza makam dia bila kita belajar. Bukan durian. Terus kita tahu syariat tarikat ke mana. Boleh. Mesti lengkap kita kupas sekali syariat dia, tarikat dia, kita jalan masuk. Hakikatnya kita rasa durian tu. Terasa durian tu. Makrifat tu ke mana rasa durian tu, siapa yang jadikan. Gitu. Sedap durian ni. Engkau yang menciptakan lagi sedap. Ma'rifatullah. Selesai tak? Selesailah. Oh, tinggi lah makrifat ni. Tinggi apa engkau hari-hari engkau menghadap benda tu? Syariat, tarikat, hakikat. Makrifat tinggi apa? Tinggal lagi kita ni suka berbala-bala. Bila Allah tu menjelaskan amsala linnas, perumpamaan, kita tak mau ambil perumpamaan, kita mau kepala kita je. Kita rasa tu je. Ilmu kita macam tu. Maka tu ulama-ulama sekarang ni, waktu sekarang banyak ulama-ulama berbala-bala. Sebab apa berbala-bala? Mereka seorang belajar syariat, seorang belajar tarikat, seorang belajar hakikat, seorang belajar makrifat. Keempat-empat ni belaga. Rasulullah SAW keempat-empat seiringan. Bila tak faham tu, saya kata tadi, jadi ulama-ulama banyak yang bersifat Dajjal. Apa Dajjal tu? Dia belajar satu, dia kata dia tahu semua. Itu yang belaga sekarang ni. Jadi yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu akan datang ni, Dajjal tu ngeri Dajjal tu. Tapi aku ngeri lagi, takut lagi ulama yang dia lah ulama dia belajar syariat, dia kata dia tahu tarikat. Sebut nama Allah pun tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Jadi celaru. Jadi yang bawah-bawah ni lagilah celaru. Kalau yang alim-alim ni pun tadi yang buat celaru, yang tak belajar ni lagi celaru. Kita menghadapi. Ada pula ulama kata, Dajjal ni, Ya'juj Ma'juj, ini semua ni lambat lagi keluar. La haula wala quwata illa billah. Lambat lagi keluar. Kau ni ada mata hati ke tak? Buta ke? Manusia apa yang di dunia ni tak ada mata hati, tak melihat dengan pandangan penglihatan Allah. Di dunia buta, tak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda Dajjal tu ada, tanda-tanda Iblis tu ada, tanda-tanda Ya'juj Ma'juj tu ada. Kau tak nampak, tu buta nama dia. Bukan mata dia buta, mata hati dia buta. Dan mereka nanti kelak di padang mahsyar lebih buta lagi. Ini bukan saya cakap. Tapi fahami, jangan sampai kita kata Dajjal lambat lagi keluar. La haula wala quwata illa billah. Kau ulama, patutnya kau kena ceritakan. Ikut pandangan mata memanglah kau ni dibutakan, kau tak nampak Dajjal tu macam mana. Jangan cari Dajjal tu sekarang ni. Jangan cari Dajjal mata satu. Jangan cari ulama. Cari sifat-sifat ulama yang betul-betul.
Kalau kau cari ulama je, kau tak akan jumpa. Kau kena cari ulama yang betul-betul hakikat. Dia betul-betul tahu hakikat dan makrifat sekali. Kalau cari dajjal, jangan cari mata satu. Takkan jumpa kau dajjal mata satu. Cari sifat-sifat dah. Apa sifat-sifat dajjal? Suka membohong. Dan bila dia membohong, orang percaya. Banyak sekarang ni, perempuan-perempuan paling banyak ikut dajjal. Saja ni dajjal belum keluar. Ya, engkau tak nampak. Engkau tak nampak. Minta maaf. Bukan saya nak menakut-nakutkan. Banyak sekarang yang ikut dajjal, perempuan-perempuan. Kedua, yang paling besar sekali Yahudi lah. Tengok Yahudi menguasai dunia sekarang ni. Tak nampak lagi ke? Itu kan tentera-tentera dajjal. Jangan cari dajjal tu. Perangai tu dah menular. Dah meresap ke dalam setiap rumah. Mata satu tu dah masuk dalam handphone, dalam televisyen, internet. Dia dah masuk. Mata satu tu dah masuk. Menerusi, dia punya orang kuat dia Yahudi. Perempuan wanita-wanita. Banyak. Ini ulama-ulama yang mengiyakan pembesar-pembesar. Pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang banyak, pemimpin yang zalim. Itu tadi. Jelas. Disuruh apa pun rakyat ikut-ikut. Rasa macam betul je. Tak ikut, kita kena tekan. Sebab kita tak kuat nak nentang. Sebab apa? Kita tak kuat tauhid. Kita keyakinan kita dengan Allah, dia berajar supaya jangan kenal diri, jangan kenal Allah. Itu je. Kalau kita dapat racun manusia, terutama orang Islam, tak usah kenal diri, tak usah kenal. Itu je dia punya nak kalahkan orang Islam. Tapi kalau dia dah kenal diri, dia kenal Allah, kita tak boleh buat apa. Iblis pun tak boleh buat apa. Iblis dengan yang apa, Dajjal, siapa lagi kuat? Irfan. Iblis dengan Dajjal. Dajjal lagi kuat? Pernah nampak Iblis? Tu dia. Jangan cari Iblis juga begitu. Kalau dia cari Iblis memang tak jumpa. Macam kita nak cari diri kita, jangan cari diri kita. Yang ada perangai kita. Kalau kita tunjuk diri, dada. Dalam dada ada apa? Jantung. Jadi tak boleh nak tunjuk diri kita. Dia perangai tu, kita. Jadi jangan cari Iblis, cari perangai tu. Kalau dia ada kat diri saya, Iblis tu ada kat saya. Apa perangai Iblis? Wa iz qulna lil malaikati judu li adamah fasajadu ilah. Dia tak mau sujud pada. Sombong, engkar. Itu. Kalau adalah kita ni sifat begitu, engkar suruhan Allah, tak mau ingat Allah, sombong, itu ada dalam diri kita Iblis. Nak cari lagi Iblis? Nak cari kat mana? Dia ada dalam diri kita. Iblis ada. Kalau Iblis dah ada, mesti ada dia punya. Pasal bos dia Iblis. Iblis dia ketua benda batil. Di bawah Iblis Yajud Majud. Setan-setan besar. Kedua, bau Dajjal. Maknanya Dajjal ni bawah lagi. Ketua dia adalah Iblis. Nampak? Jadi mengapa kita nak takut dengan Dajjal? Iblis tu ada pada kita. Jadi Dajjal tu takut dengan kita sebab kita lebih Iblis lagi. Itu sebab saya cakap tadi. Jangan kita kata Dajjal tak ada. Iblis pun dah ada pada diri kita. Tu. Si Ajin ni pelajaran dia berpusing-pusing lah. Songsang-songsang jadi. Habis kalau kau tak olah kan, kau takkan faham. Kau nak cari Dajjal juga mata satu. Padahal kau dah kena belitan dia. Belitan Iblis dah kena. Apa belitan diri? Sombong. Tak mau belajar kenal diri. Kita dah rasa kita kenal Allah. Kita bukan kenal Allah. Kita sebut nama Allah berpuluh tahun. Kenal pun tak. Kalau kenal Allah, kita dah bergetar takut. Tak mau ada keakuan diri. Tu je. Bila tak ada keakuan diri, betul-betul kita rasakan Allah, habislah semua makam Iblis, makam Dajjal, makam Ya'juj Ma'juj dalam diri kita. Semua hancur. Sebab diri kita tadi paling musuh. Musuh kita paling utama dengan Allah, hijab yang menutup kita dengan Allah adalah hawa nafsu, perangai kita ni. Perangai hawa nafsu kita ni. Itu lebih bahaya daripada Iblis.
keakuan di ada je keakuan diri, iblis baru boleh ngusik. Tapi kalau keakuan diri tak ada, kita dah kenal diri, kenal kita tak mau ada keakuan diri, dia wa ma ramaita, dia semuanya, iblis ke Ya'juj Ma'juj ke Dajjal ke, tak boleh buat apa. Malahan dia nampak kita daripada jauh, cabut dah. Tak payah kita nak rejam ke, tak payah dah. Dia nampak daripada jauh, tak mau datang dah jumpa kita. Dia tak boleh buat apa-apa dengan kita. Tu sekarang kita masalahnya sekarang kita masalah dengan Allah. Kita buat masalah dengan Allah. Kita buat tak tahu, kita jolok iblis. Kita jolok Ya'juj Ma'juj. Kita jolok Dajjal. Itu yang berlaku sekarang. Kita buat masalah dengan Allah apa? Kita tak mau kenal. Allah bagi hidup, Allah bagi makan, Allah bagi melihat, Allah bagi macam-macam. Kita tak nampak Allah tu lebih penting dalam hidup kita. Berat dah. Berat sangatlah. Allah beri kita macam-macam. Tak ada satu makhluk pun boleh beri kita hidup. Boleh? Boleh beri kita penglihatan. Boleh kita boleh susun kita nak makan apa ni. Siapa yang bagi kita? Rezeki tu kita nak makan apa ni hari, nak minum apa. Ada kat mana tempat kita, nikmat dia bagi kat kita terlalu banyak. Bila kita kenal betul-betul diri kita, kita kenal Allah, maka kita akan takut nak merasa ada keakuan diri. Sebab apa? Kita tahu dah hidup kita ni adalah kehidupan Allah. Allah nak mengesahkan diri dia. Mengapa kita pandai-pandai nak tukar skrip tu, kita nak tukar pada skrip kita? Bila kita tukar skrip kita je, lari tajuk, itu jadi celaru hidup kita ni. Buat ni tak kena, buat tu tak kena. Kita tak tahu hala tuju macam mana. Kaya pun tak senang-senang juga, tak tenteram juga. Miskin pun tak senang. Jadi apa keadaan sebenarnya? Kehadapan kita ni sentiasa berada di dalam tak puas hati. Hidup kita sentiasa dalam tak puas hati sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, kita sentiasa tenang, sentiasa bahagia dalam kita. Dalam kita bahagia. Sebab ketenangan tu adalah kita merasakan adanya Allah, tak ada wujud diri kita dah. Nampak macam kita ni ada, nampak macam kita. Sebenarnya kita tidak ada. Yang ada adalah sifat-sifat, af'al, asma'. Nama-nama kita pun, siapa yang bagi nama saya? Hakikatnya Allah yang memberi. Tak adalah, ini mak ayah dia yang bagi nama. Dialah mak ayah dia dapat ilham tu daripada mana untuk letakkan nama Abdul Aziz ni tadi? Siapa Mak Najih? Allah lah hakikat sebenarnya. Tu Maryam. Siapa bagi nama Maryam? Allah. Kita harus yakin segala kehidupan kita ni ditentukan oleh Allah. Tak ada halus Zahra macam mana. Yang halus Zahra tak boleh lihat dengan mata. Semuanya tak bergerak atau diam, dia semua adalah atas ketentuan Allah. Baru kita faham apa yang kita sebut. Angkat takbiratul ihram, kita gagal. Sebab bila kita angkat takbiratul ihram, ngangkat tu sendiri siapa? Ngangkat tu takbiratul ihram sendiri, ngangkat tu kita rasa kita yang ngangkat. Itu pun dah gagal lah solat kita. Tu maknanya masih lalai. Angkat pun di kudrat siapa yang angkat ni? Siapa yang nak membesarkan Allah balik? Dia juga. Ada kekuatan kita, Makcik? Ada tak? Siapa yang bagi kita kekuatan? Itu tak boleh rasa kita bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita rasa kita tu yang berat tu. Dan kita tak mengaku bahawa Allah bagi kekuatan pada aku kuat lah. Kita rasa sombong. Kita rasa kudrat yang dibagi Allah kita punya. Padahal kudrat yang dibagi itu Allah punya. Bukan boleh kau buat sembarang-sembarang. Mengaku engkau yang berkuasa. Engkau yang melihat. Engkau yang mendengar. Tak boleh, tukarkan. Tukarkan tu nama tauhid. Nak diesakan penglihatan kita, nak diesakan pendengaran kita, nak diesakan kehidupan kita, nak diesakan kalam kita, nak diesakan kehendak-kehendak yang datang tu semua daripada Allah.
Nak diesakan semua tu. Jadi ini perjalanan hidup yang Allah Ta'ala hendak kita lakukan. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi aku jadikan mati, khalaqal mauta, aku ciptakan mati wal hayata liyabluwakum, supaya aku nak lihat ahsanu amal. Siapa yang buat ahsanu amalah? Amalan yang baik. Siapa? Macam mana amalan yang baik tu? Kita merasakan yang esa, yang ada hanya Allah. Kita tak merasa ada keakuan diri. Itulah ahsanu amalah. Jadi bila kita dapat buat bergerak, kita rasa kita angkat minuman ni, kita tak rasa dah kita yang angkat. Kita yakin Allah yang suapkan. Allah yang bagi kita nak rasa minum air TO ni. Tak ada ustaz yang jamu. Ustaz pun siapa yang bagi ilham untuk buat air kopi? So anak dia buat. TO, air apa. Semuanya susunan tu kita kena tauhidkan. Allah lah yang nyusun. Kalau itu kita tak dapat buat, maka kita tak kenal Allah lah. Sebab kita rasa ada makhluk, ada kuasa. Selain Allah ada kuasa. Padahal semua kuasa yang Allah bagi adalah kuasa Allah. Bukan saja malaikat, bukan para nabi yang ada mujizat tu ada. Itu kuasa Allah semua. Termasuk iblis sekalipun kuasa Allah. Kalau tak diizinkan dia untuk menyihir Siti Hawa, kan? Adam takkan tergoda. Kan? Tapi yang izinkan sihir iblis tu tadi untuk goda Adam tu adalah Allah. Jadi skripnya berjalan begitu. Oh, maknanya iblis tak salah. Bukan iblis tak salah. Skrip dia begitu. Tapi kalau kamu tak belajar kenal diri, kenal Allah, kamu akan sangka ni baik, tu buruk. Kamu mesti akan nampak tu lagi. Tapi kalau kamu dah kenal diri, kenal Allah, dari sisi Allah kamu kenal Allah, kamu tak nampak baik, buruk lagi. Kamu nampak adalah perbuatan Allah. Ini ilmu yang hak, ilmu sejati yang Allah Ta'ala nak kita pegang. Ini yang dimasukkan ke dalam rahmat surga Allah tu tanpa dihisap yang kita mohonkan. Kalau amalan kita nak bersih tanpa dihisap, kena begini. Jangan ada keakuan diri. Jadi gitu. Kebanyakan minta maaf ulama-ulama kita tak mau mengajarkan sini. Sebab dia rasa kalau dia belajar syariat, dia rasa dia cukup. Itu yang berlaku sekarang ni. Minta maaf saya cakap. Bila dia dah rasa cukup ni, dia jumpa orang tarikat pula kata, engkau tak cukup. Jadi orang tarikat pun tak mau pegang pada syariat pula. Lagi kacau. Dia benar seiring kan syariat dah belajar, ambil tarikat dah belajar, ambil hakikat dah belajar, ambil marifat. Keempat-empat ni bawa dalam kehidupan kita. Baru tu betul ulama yang Rabbaniun. Ulama yang Allah bagi tahu, yang diterima oleh Allah. Ulama yang ada bersifat, iaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhlak Nabi Muhammad sallallahu adalah akhlak Allah Taala. Kalau nak lihat sabarnya Allah Taala, kita tak tahu. Jadi dia zahirkan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain, baru kita nampak, ya Allah, sabarnya Nabi ni. Sebenarnya bukan sabar Nabi tu nak tunjuk, tapi Allah memberi kesabaran kepada Nabi, nak tunjukkan Allah tu yang maha sabar. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia-mulia tu sebab ada pada contoh pada Nabi Muhammad SAW. Dan selepas Nabi Muhammad SAW wafat, dia turun kepada wali-wali Allah. Orang yang kenal diri, kenal Allah, arif billah tu wali-wali Allah. Dia mengamaliakan lagi, menghidupkan balik watak-watak, akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, iaitu nak menunjukkan akhlak-akhlak Allah Ta'ala yang mulia, yang karim. Jadi memang ulama tu, al-ulama warisatul anbiya. Dia warisatul anbiya dalam segi alim. Tapi dari segi akhlak Nabi, waliullah, yang mengikuti benar-benar. Jadi kita kena nak faham betul perbezaan antara ulama dan awliya Allah. Grade dia, tingkatan dia bukan nak beza-beza, tapi Allah sendiri dah bagi tahu. Tingkatan yang paling tinggi adalah selepas Nabi adalah awliya Allah. Bukan alim ulama. Bukan maksud saya rendahkan alim ulama.
Kalau ada alim ulama, ada wali Allah, darjat dia lebih tinggi wali Allah. Bukan merendahkan orang alim, bukan. Sebab orang alim belum tentu lagi wali. Tapi kalau para wali, dia tentu alim. Dia ikut syariat Nabi, dia tak tinggalkan. Dia sentiasa takut pada Allah. Tak mahu merasa ada keakuan diri. Ulama belum tentu lagi. Ulama ada dua cabang kata Nabi. Ada ulama su', ada ulama rabbani. Yang betul-betul ulama rabbani. Yang betul-betul mengenal diri, mengenal Allah. Ada tarikat, ada hakikat, ada makrifatnya. Keempat-empat seiringan. Bukan syariat dia pegang, tak boleh. Ada pula ulama-ulama kata, kita pegang syariat saja. La haula wala quwwata. Mana boleh Nabi SAW sendiri bagi tahu. Kena ada keempat-empat ni seiringan. Jangan salah satu pun salah satu tertinggal. Katalah kita ada syariat, kita ada tarikat, kita ada hakikat. Makrifat tak ada. Tak boleh Nabi kata salah satu pun tak boleh. Tak boleh. Keempat-empat ni seiringan. Kita makan, kita durian, kita ada. Lepas tu kita buka dah. Lepas tu kita tak makan hakikat dia. Mana boleh? Tak sempurna lah kan? Lepas tu bila dah makan pula kita tak tahu nak pulang balik. Siapa yang bagi rasa? Rasa durian tu siapa ciptakan? Ke apa ni? Honda, Toyota ke pakar-pakar profesor ke ciptakan rasa durian? Mana ada? Ada ke manusia boleh ciptakan rasa durian? Boleh. Dia tetap ambil durian musangking campur durian kunyit hitam. Dia kahwin campurkan rasa tu jadi lain. Tapi rasa durian tu tetap Allah yang jadikan. Manusia ni bila dah cantum-cantum dia rasa dia pula hebat. La haula wala. Jadi kita jangan tertipu dengan kesombongan diri kita. Kita tak punya apa-apa. Kita tak tahu apa benda. Semua susunan Allah. Sentiasa rasakan Allah lah. Jangan ada rasa keakuan diri. Kita tak punya apa-apa. Semua kalau ada pun dia yang menentukan. Bukan kita ni hebat. Tak ada hebatnya kita. Semuanya dia buangkanlah kesombongan diri kita. Buangkanlah. Supaya hidup kita mudah, ringan. Kita rasakan Allah je. Dia engkau yang boleh nyusun hidup aku ke depan, ya Allah. Baru kita boleh hadapi. Bila hawa nafsu kita dapat faham. Diri kita dapat kita faham. Musuh dia untuk lawan hawa nafsu kita adalah membuang keakuan diri. Baru datang pertolongan Allah. Tapi kalau keakuan diri masih ada, Allah Ta'ala kata engkau kena buang dulu keakuan diri. Baru datang pertolongan Allah. Bagaimana nak buang keakuan diri? Itulah tadi. Kalau tak berperang mana boleh. Semua Nabi-Nabi pun berperang peringkat dia. Terus lahir ya, beranak ya terus Nabi ke? Mana boleh. Dia ada susunan peringkat yang Allah Ta'ala ajarkan. Nabi Musa begini, dia dah besar sikit. Fir'aun jaga dia kan. Semua ada susunan tu. Siapa yang nyusun tu tadi? Tak ada kuasa kita ni hidup kita, riwayat hidup kita. Semua sebenarnya kita renung balik susunan Allah penghidupan kita yang belakang. Semua susunan. Jangan sampai nanti bila kita dah mati baru kita tahu, ya Allah rupanya semua hidup aku engkau yang susun. Tak guna dah. Masa sekarang ni kita kena yakini, beriman bahawa susunan hidup kita diatur oleh Allah. Kalau itu kita tak percaya, kita rasa kita boleh atur, habislah. Awal-awal lagi kita dah terjerumus di dalam innal insana lafil dalam kerugian. Alhamdulillah. Pada malam ini, hari yang baik ini lagi masih Zulhijjah. Kita mudah-mudahan kita dapat kedekatan lagi. Kurban, qarib, itu samalah. Itu perkataan sebenarnya adalah kedekatan. Apa makna kedekatan tu? Ifan? Kedekatan tu apa makna kedekatan tu? Dekat macam mana? Lebih dekat pada diri kita sendiri. Apa maknanya? Qurba tu tadi. Anni qarib, Allah Ta'ala kata. Aku ni dekat, Allah Ta'ala kata. Dekat tu sampai tak ada diri kita. Tu baru dekat. Sampai tak ada diri kita, sampai kita merasa hidup ni hak Allah, pendengaran ni pendengaran Allah, penglihatan ni penglihatan Allah, kudrat yang gerak ni kudrat Allah, perjalanan hidup kita semua ditentukan oleh Allah.
Tu makna bila orang dah sampai qarib, dia tenggelam, dia lebur, tak ada lagi keakuan diri. Itu nama dia dah tahu Allah tu dah dekat sampai dia dah keluar satu rahsia, iaitu rahsia Allah, bukan rahsia kita. Apa tu? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Bukan engkau, aku. Kita dengar selalu apa pun kita buat, aku. Kita dengar aku tu siapa? Allah mengisyarat, bukan kau, aku. Allah berkata pada kita, bukan kau, aku. Wa ma ramaita. Hingga kan kita dah tak boleh dengar lagi apa, kita dah, makna dia, kita dah dileburkan oleh Allah. Fanafil baqa billah. Dah tak ada dia. Tu matlamat dia, maknanya jadi insan kamil wa muka, insan yang sempurna kepada Allah yang maha sempurna. Nak tunjukkan Allah yang maha sempurna. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah kerana telah memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat seluruh alam, tempat untuk kami menumpang kasih, tempat untuk kami berpayung, rahmat seluruh alam. Terima kasih ya Allah kerana telah memberikan pewaris-pewaris Nabi, para awliya, para ulama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Aziz, rakan-rakan seperjuangan, para tetamu, Duyufur Rahman yang mengimarahkan Zawiyah Tu Ayah. Mudah-mudahan majlis ini bertambah barakah. Kita jemput seluruh muslimin muslimat, seluruh warga Perlis, sebab seluruh Perlis ini semuanya adik-beradik belaka. Seluruh rakyat negeri Perlis ini adalah adik-beradik belaka. Muslimin muslimat dijemput hadir untuk mengimarahkan Zawiyah Tu Ayah. Semuanya kita ini tak ada apa yang kita punya. Tubuh badan kita pun bukan kita punya. Dia akan reput, akan disimpan di dalam kubur. Ketika itu kita pergi mana? Ketika itu kita pergi mana? Ketika itu kita pergi mana? Jadi itulah diri kita yang sebenarnya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Yang merupakan aset kita yang sebenar dan sesungguhnya, iaitu selepas kita mati, diri kita yang sebenar tu pi mana? Itu dia. Begitu jugalah. Segala apa yang kita ada ni bukan kita punya. Kalau dilihat-lihatkan, apa yang kita ada ini adalah peninggalan-peninggalan orang lama-lama. Hatta tubuh badan kita pun dilahirkan oleh ibu. Dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kita ini
kalau nak dikirakan dari segi syariatnya adalah hak milik ibu dan ayah. Kemudian ibu dan ayah tu pula naik atas, milik ibu dan ayah dia, ibu dan ayah dia, ibu dan ayah dia. Akhirnya sampailah kepada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan kasih sayang dia hanya untuk Allah yang Maha Agung, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Apa benda yang kita percakapkan, apa benda yang kita persebutkan, apa benda yang kita talkkan, sesuatu yang lebih penting daripada talk ini adalah rasa di sebalik talk ni. Ya, jadi kalau banyak sangat kita mendengar ceramah-ceramah agama ni, apakah yang perlu kita buat bila kita dengar ceramah-ceramah agama banyak-banyak ni? Kita kena minta dengan Allah supaya Allah memberikan rasa sebagaimana limpahan-limpahan yang diberikan itu. Minta Allah Subhanahu wa taala limpahkan rasa itu ke dalam diri kita. Sebab itulah para alim ulama, para arif billah, dalam pengajian dia, terutama di dalam pengajian tauhid, asyik mengulang benda yang sama. Ulang benda yang sama, ulang benda yang sama. Kerana murid belum naik, belum memiliki rasa itu. Jadi para guru arif billah akan ulang benda yang sama, benda yang sama, benda yang sama. Sehinggalah Allah Ta'ala memberikan rasa kepada guru itu untuk cakap benda lain pula. Bila para guru membuka bab yang lain pula, maknanya di situ mudah-mudahan bab yang lama tu kita dah diberikan rasa. Jadi perasaan dalam beragama itu adalah saripati kepada kehidupan beragama. Tanpa rasa, percakapan-percakapan ataupun talk demi talk itu tidak ada makna, bahkan perlu diteruskan. Diteruskan. Perlu dicakapkan lagi. Kerana kita masih lagi perlu dipalu. Ibarat kita di dalam lesung batu belum lumat. Jadi kita akan kena ketuk. Macam buat sama belacan kan. Ketuk. Jadi itu fenomena kenapakah para guru mursyid, para arif billah, kalau buka satu bab itu mengulang benda yang sama, adalah kerana para murid belum naik lagi untuk menerima pandangan-pandangan dan perasaan-perasaan yang baharu, yang terkini daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doakanlah kepada para arwah pemilik tanah ini yang asal, iaitu Tuan Guru Haji Taib bin Saleh
atuk saya. Beliau telah menulis satu kitab, tajuknya Perasaan dalam Beragamu. Perasaan dalam Beragamu. Kitab yang nipis. Mudah-mudahan dapat dicetak supaya dapat menjadi faedah untuk manusia yang lebih luas. Jadi hakikatnya ayah kami menerima pusaka daripada Tuan Guru Haji Taib. Tuan Guru Haji Taib menerima pusaka daripada atas lagi. Semuanya bukan kita punya. Bukan kita punya semuanya. Semuanya adalah milik Allah yang agung. Maka sangatlah layak untuk kita fana ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang fana ke hadrat Allah sehingga lebur, kadang-kadang meletup-letup jiwa dan raganya itu. Bila disebut bergetar hatinya, kadang-kadang meletup-letup menjerit Allah. Syatah, dinamakan syatah, meletup-letup jiwa dan raganya. Itulah perasaan yang sukar untuk diungkapkan dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan ini tidak dapat diwarisi daripada seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Kena berjuang. Ada anak Nabi yang kafir. Anak Nabi kafir. Anak Nabi apa? Kafir. Anak Nabi tapi kafir. Siapa? Anak Nabi Nuh tak nak naik kapal bersama ayahnya. Ayahnya panggil, marilah naik sama ayah. Allah Ta'ala kata, anak engkau tu kafir, jangan panggil dia. Anak dia kata, tak apa, aku tak nak naik bahtera Nabi. Bahtera ayah, saya naik puncak bukit sana. Puncak bukit sana dapat menyelamatkan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita suka bila kita ini anak tok guru, cucu tuan guru Haji Taib ke, ada pondok madrasah ke, jangan. Oh, tak selamat. Sebab itu di dalam bab akidah ini kena jazam. Kena jazam. Dalam bab lain tak apa, taklid. Taklid. Mana kita ikut mazhab. Kalau tak ikut mazhab, boleh jadi tersesat pula. Kalau dalam bab fiqah, boleh jadi tergelincir pula. Tapi tidak dalam bab akidah. Dalam bab tauhid, kena jazam. Jazam. Maknanya kita kena merasai qabdah ar-Rahman tu. Qabdah ni maknanya apa? Genggaman ar-Rahman tu mesti dirasai oleh setiap jiwa-jiwa yang dicipta olehnya. Mana ada jiwa yang tidak dicipta olehnya? Semuanya Allah Ta'ala yang cipta. Tinggal lagi kita tidak merasakan begitu. Lalu kelamlah kita di dalam cahaya. Sesatlah kita di dalam Islam. Sesat
kita di dalam Islam. Dah Islam dah tapi sesat. Wala'iyadu billahi min zalik. Saya pun dah tak tahu apa yang saya cakap ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Terima kasih atas kesudian, atas kehadiran anak-anak Al-Fadil Ustaz kerana sudi bertandang ke rumah pakcik. Datanglah lagi anak-anak ahli syurga, harum mewangi, mewarnai negeri Perlis yang permai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-mukashafa wal fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya, dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang nak menghadirkan diri, tapi Allah Taala memperjalankan diri kita. Sebab kita ni tak ada apa. La ilaha illallah, tak ada apa. Dia yang memperjalankan. Jadi itulah salah satu keberuntungan mubasyiran wa nazira yang Rasulullah SAW mengatakan, ini yang kita bawa, ini hala tuju yang kita ikut. Maknanya la ilaha illallah, tak ada diri kita, yang adanya Allah. Itulah keberuntungan mubasyiran wa nazira, kabar gembira yang Allah Taala bagi, yang Rasulullah bagi tahu tadi. Kalau kita ikut, maka kesedapan dan kenikmatan itulah yang kita dapat rasai, bahawa itu yang sebenar-benarnya, yang hidup sebenar-benar hidup. Dia yang maha hidup. Jadi bawalah dalam kehidupan harian kita apa yang diperkatakan la ilaha illallah ni, tiada keakuan diri. Jadi saya nak sebut di sini apa yang Allah Taala lintaskan kat saya, bahawasanya kita merasakan setiap perkara yang berlaku, setiap perkara yang berlaku, apa yang berlaku, macam Ustaz sebut tadi, kita rasa kita yang nak plankan benda tu, kita nak plankan benda tu, apa-apalah, kononnya okey, ini akan berlaku macam ni, ini akan berlaku macam ni. Tetapi setiap perkara yang kita tidak puas hati, itulah menyatakan bahawa itulah keakuan diri engkau. Rupanya pusingan daripada apa yang terjadi, dia akan menjadi sempurna sebenarnya. Saya nak bagi tahu yang tu sebenarnya. Jadi apa pun yang kita berlaku, apa baik buruk, hina mulia, tinggi rendah, kita tak boleh nak duduk kat situ. Kalau kita duduk dengan siapa yang pemberi baik dan buruk tadi, dan tinggi rendah, rupanya ya Allah itu yang sebenar-benarnya yang diletakkan untuk kita bawa dalam kehidupan harian kita, supaya kita merasa tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sendiri, saya bukan cakap berlandaskan kepada apa-apa pun, tak ada. Saya berlandaskan kepada apa yang berlaku, yang Allah Taala letakkan perkara yang jalankan tadi tu. Jadi apa pun yang berlaku, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mengatur, dia yang menyusun. Nikmatnya apabila kita ni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan tu apa? Tak ada merasai keakuan diri. Tak ada merasai keakuan diri, maknanya makam iblis ni tak masuk pun. Tak masuk. Alhamdulillah. Perkara yang tak baik, kita nak sangka baik, contoh kita nak sangka baik, kita nak sangka buruk pada orang tu pun datang kat kita, contoh datang kat kita, tapi dia akan ditepis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ni saya dapat rasa. Dia nak datang, orang tu cerita kat saya benda yang yang dikatakan boleh mendatangkan persangkaan buruk kepada sesiapa pun, dia datang kat saya. Tapi saya nampak dengan mata basariah saya sendiri, pengalaman rohani saya,
saya nampak Allah Ta'ala tepis, dia akan jadi dia akan jadi tenang balik. Itulah keberuntungan orang yang betul-betul menyatakan hal yang tuju sebenar, tak ada keakuan diri. Nafikan diri kita, nafikan betul-betul, sungguh-sungguh, menafikan diri itu. Sungguh tak ada, semua dia. Jalan pun dia, macam yang diperbincangkan sebelum ni, yang macam talk yang sebelum ni, yang dikatakan apa tu kun fayakun. Kun fayakun Allah tu apa dia? Kita rasa macam kun fayakun Allah tu yang ajaib je kita nampak. Tapi yang berjalan kita, yang kita sampai kat sini naik kereta tadi contoh, kan, itulah kun fayakun Allah. Pergerakan tadi tu, itulah kun fayakun Allah. Kenapa kita nak nampak yang luar-luar lagi? Jadi samalah dengan kehidupan harian kita. Apa pun yang laku, baik, buruk, hina, mulia. Orang puji kita rasa gah. Dululah saya lah. Kononnya orang puji saya gah. Tapi bila kita belajar benda ni, ya Allah, bukan aku, engkau, ya Allah. Tu dia. Buruk pun, orang hina kita rasa macam terhina pula kita. Bukan. Dulu macam kita rasa terhina. Tapi orang hina kita, aku tak heran. Aku dengan Allah sekarang ni. Tak ada keakuan diri aku, dia je. Tu. Macam mana nak cakap? Tak heran orang hina kita pun. Kan? Tak heran, tak rasa pun. Tapi bergoyang tu macam inilah, seperti mana yang Ustaz cakap. Bergoyang tu biasa bergoyang. Kan? Tolak kapal tu pun dia goyang. Tapi kegoyangan kapal tadi tu pun dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu. Lebih kurang itu. Saya nak cakapkan macam mana. Saya nak cerita pun, Allahu Akbar. Saya tak tahu betapa nikmatnya menghilangkan keakuan diri tadi tu. Kita rasa macam ya Allah. Tu saya nak cakap, saya boleh sebut ya Allah je. Saya belum sebut, tapi saya nak ceritakan. Saya pun bukannya pakar bidang-bidang ni, tapi dalaman saya tu Allah je yang tahu. Kan? Macam mana saya nak cakap? Rasalah sendiri. Kan? Jadi macam Ustaz cakap tadi, buka durian tu, rasalah. Macam mana keadaan rasa tu, dan jangan duduk di tempat rasa tadi tu. Yang duduk dengan pemberi rasa tadi tu, betul kekuatan Allah Ta'ala memperteguhkan iman kita dalam mengimani la ilaha illallah. Jadi saya rasa setakat ini saja untuk perkongsian saya, untuk pengalaman rohani yang saya dapat. Saya harap para pendengar YouTube, rakan-rakan seperjuangan, rasalah yang sebenar-benarnya. Kita dah, bagi saya, dah terlalu hampir ni kembali cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali apa? Itulah, buatlah yang dikatakan tauhid dalam diri kita ni kena betul-betul. Sebab ke depan kita ni memang sukar. Selepas selepas Imam Mahdi ni apa dia? Kalau nak katakan kedatangan Imam Mahdi lah, selepas Imam Mahdi ni, saya nak cakap satu je, saya cakap dukhan, asap dukhan yang tebal, gelap 40 hari. Asap tu masuk sampai dalam tulang belulang kita ni. Kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana keadaan dia? Asap tu je pun dah boleh mematikan diri kita. Mati terus. Tapi kita risaukan mati kita tak dengan Allah tu. Kalau kita mati pun kena asap sekalipun, apa pun. Tapi kalau kita dengan Allah, tak ada keakuan diri kita, bahawa yang sebenar-benar yang dikatakan hidup bersama dengan yang maha hidup. Dialah yang hidup. Tu yang sebenarnya. Jadi ke depan kita ni sukar, tapi kita biarlah dengan Allah. Kalau tak dengan Allah, saya duduk mana pun saya rasa sama je. Kan? Orang kawan saya dekat Indonesia masa ziarah dulu, orang makan Maulid Songo dulu, dia cakap tempat ni berbeza, dia kata. Ini maksudnya dia kata tempat ni berbeza, dia kata. Berbezalah, dia kata. Yang ni macam orang kampung lah, dia kata, dekat Indonesia ni. Saya cakap satu je, saya cakap. Sebab saya duduk KL dulu kan, Kuala Lumpur dulu. Tapi saya cakap fa'in nama tuallu fasama ya Allah. Mana pun sama, saya cakap. Di situ wajah Allah. Jadi dia pun sama-sama gelombang, sama-sama kan. Ada nama dia. Waras Ustaz ya? Waras nama dia. Dia berkongsi dengan saya. Mana pun saya duduk sini ke, duduk mana-mana pun sama je. Janji yang penting, itulah dia katakan, sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali ini saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini di majlis Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti mana yang dikatakan, keakuan diri kita, apabila kita menyatakan keakuan diri kita, datangnya daripada hawa nafsu kita sendiri. Apabila menyatakan hawa nafsu kedirian kita ini, dia mempunyai bala tentera yang begitu kuat. Dan apabila datangnya keakuan diri kita, kita tidak menghilangkan kedirian kita, kita melayan hawa nafsu kita, akan mengakibatkan pelbagai permasalahan dan yang membuatkan kita tidak dapat mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hendaklah sentiasa menghilangkan keakuan diri kita, betul-betul hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diri dia sendirilah yang mengesahkan pada diri dia, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, Ustaz Uzai, Latif anak tadi, semuanya itu daripada Khatir Rabbani, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Kudus. Sama-sama kita tak lain mereka dan kita sama-sama mengajakkan kepada menombor satukan Allah saja. Setiap detik-detik hidup kita tak lain. Itu yang ada tujuan apa yang diucapkan oleh teman-teman kita. Itu juga yang dibawa oleh para rasul, para nabi dan wali-wali Allah. Mengajak juga kepada sama-sama menombor satukan Allah, mengesahkan Allah dalam setiap detik-detik hidup kita. Itu dah ketetapan Allah. Allah menetapkan kepada kita, iaitu waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah untuk kita terus mengikuti solat tadi. Pada waktu-waktu yang telah ditentu Allah. Solat. Jadi solat tu adalah ketentuan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Apa tu solat? Sentiasa merasakan tidak ada keakuan diri. Solat itu. Tapi Allah tentukan waktu-waktu ni. Setelah kita memahami apa itu solat. Solat tak lain adalah menceritakan dia lah. Diri dia lah, menyembah diri dia. Solat dah. Itu nyambung. Tapi kalau kita solat, kita rasa kita yang menyembah dia, maka itu belum hakikat. Kita hanya sekadar berada di dalam keadaan lalai lah. Masih lalai lagi. Tak dapat khusyuk wa tawaduk. Tak dapat inna solata tanha anil fahsya'i. Tak dapat solat. Jadi puncanya adalah kita belajar sesuatu ilmu. Bukan saya kata tak boleh belajar. Belajar banyak. Tapi bertambah celaru ke depan kita ni. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita nak kehormatan. Dengan saya dah cakap awal-awal. Belajar dengan saya bukan nak pangkat, bukan nak jadi kaya, bukan nak dapat kehormatan. Bukan supaya nak disanjung orang. Jadi belajar di sini tak lain. Menghubungkan keakuan diri. Itu lebih tinggi daripada segala kehormatan. Jadi kehormatan tu kehormatan hawa nafsu yang kita nak. Kita belajar tinggi-tinggi, kita nak bawa mana-mana pergi, kita rasa ilmu kita hebat. Itu nak kehormatan hawa nafsu diri kita. Tapi kalau belajar mengenal diri, mengenal Allah ni, kita akan membenci kehormatan untuk orang hormat pada kita. Kehormatan kita adalah kita sentiasa nak mengesahkan Allah dan juga mengajak manusia ke arah mengesahkan Allah, sama-sama kita mengesah Allah. Tak ada rasa berbezaan. Itu ringan kehidupan kita ni. Kita tak rasa kita ni perlu dihormati oleh orang.
Sebab apa? Kalau kita belajar ilmu, kebanyakan kita nakkan orang hormat kita sebab kita ada PhD. Kita ada, itu yang bahaya. Kehormatan tu yang saya maksudkan. Kalau boleh kita buang kehormatan tu, kita nakkan Allah, jadilah tu. Tapi kebanyakan ahli-ahli orang ibadah, dia ahli orang-orang yang berilmu, dia beribadah, dia nakkan kehormatan. Aku dah ilmu banyak dan aku, dia membawa ada keakuan diri lagi. Dia sembunyi. Tapi kalau belajar dengan kita di sini, kita tidak mau itu. Kita mau menafikan. Fanakan. Leburkan, ikhlaskan. Supaya bukan kita, engkau lah ya Allah. Bukan aku, engkau lah ya Allah. Nak buangkan kehormatan kita, kita naikkan Allah yang perlu kita hormati. Allah yang perlu kita agungkan. Dalam kita mengenal diri, di samping itu kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah benar-benar. Bukan kita yang hebat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buangkan. Betul-betul nanti akan diajarkan. Lagi kita buang keakuan diri, lagi kita berasa dalam keadaan keasyikan, kenikmatan. Tak ada nikmat yang lebih besar, melainkan nikmat kita benar-benar mengesakan Allah. Rasulullah SAW beritahu, saya ingatkan lagi. Apakah yang manis? Sayyidina Ali soal kepada Rasulullah SAW. Ini orang yang arif bila ni, Sayyidina Ali, kekasih Allah. Tanya pada kekasih Allah yang betul, iaitu guru dia, Rasulullah SAW. Ya. Apakah yang manis tiada pahit, ya Rasulullah, ya ayandaku, bapak mentua dia kan. Apakah yang manis tiada pahit? Orang yang benar-benar mengesakan Allah. Dia kenal diri, dia kenal Allah. Dia benar-benar mengesakan Allah, tak ada keakuan diri dia. Maka orang ini yang hidup dia manis tiada pahit. Jadi ajarlah diri kita. Kalau kita dah dapat kemanisan, kata Ustaz Auza'i tadi, kemanisan ni tak dapat diwarisi. Kalau ayah dia waliullah pun tak dapat. Mesti dia kena train anak dia macam mana nak dapatkan tu. Harus kenal diri, kenal Allah perjalanan. Kalau tak menghadapi rintangan tu, kita tak boleh mewarisi kita. Pasti kena ada menghadapi rintangan-rintangan tu tadi. Apa rintangan dia? Tetap juga membuang, melawan hawa nafsu. Pasal diri-diri kita masing-masing hawa nafsu masing-masing. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengamaliahkan dalam kehidupan kita, mengesakan Allah. Manis hidup kita nanti, tiada pahit. Itu manis ya. Jadi itu yang orang yang benar-benar mengesakan Allah, dia yang paling tinggi. Rasulullah kata lagi, yang tiada rendah, tinggi aja dia dah. Sebab dia mengesakan Allah, tak ada keakuan diri. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah SWT. Penghujung zaman ini, pengakhir zaman ini, kita dipilih oleh Allah untuk berada di makam kedudukan para aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah. Dan kita hanya perlu mohon kepada Allah supaya Allah teguhkan. Allah yang boleh teguhkan diri kita untuk sentiasa memfanakkan diri kita, istiqamah, sentiasa membuang keakuan diri kita, sentiasa kita utamakan Engkaulah yang mengesakan dirimu dengan keagunganmu ya Allah. Maka kami tidak mempunyai apa-apa ya Allah. Jadi di situ, sampai situ dulu. InsyaAllah terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.